Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kita punya kelas. Okay, seminar online percuma ni dengan umur kita Al-Fatihah. Dengan doa belajar, semoga apa yang cikgu share malam ni bolehlah diaplikasikan untuk kamu punya kerja-kerja sekolah ke apa-apa ke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmatika wa anshur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin rabbal alamin. Baik, Faris pun ada. Hari ni kita nak sambung lagi, okay. Macam hari tu kami semua ni buat susut nilai. So hari ni pun cikgu sambung sedikit tentang pelarasan. Ternampak pula yang kat belakang tu. Tutup sekejap. Okay. Tak yet. Lah, exam account. So, nak buka persoalan tentang exam account, boleh berikan cikgu jawapan. Ada nak soalan apa-apa ke untuk account? Kalau tidak, cikgu proceed. Ada cikgu kamu kata masuk bab apa ke? Ni masuk sebab exam esok lah ni. Allah. Jadi kalau exam esok kita kena rehat. Kalau tidak nanti gabrak nak jawab. Nak tambah ilmu sikit. So cikgu hari ni nak sambung. Sambunglah sekejap. Mana ni? Okay. So dia kira sambunglah pelarasan. Benda-benda yang paling nampak macam remeh. Okay. Tapi benda itulah yang menjadi orang kata macam nanti tak tahu. So hari ni cikgu recall balik lah. Okay. Benda yang selalu. So ni bawah pelarasan juga. Sebab pelarasan ni banyak. Okay. So kalau kita sempat, kita buatlah semua. So sebahagian kita dah cover hari tu. Okay. Ni kiranya pelarasan kedua lah tajuk cikgu. Caca. Pelarasan kedua. So pelarasan kedua, dia semata-mata tajuk lah. Sebenarnya cikgu nak cerita tentang first, peruntukan hutang ragu. Benda ni yang paling kita rasa nampak senangnya. Tapi selalu juga akan dijadikan kesalahan. So kita nak elakkan kesalahan lah. Okay. Meminimumkan apa-apa kesalahan yang rasa macam tak perlu. Okay. So macam form 4 lah yang paling ni. Form 5 pun sebagai revision. Sebab banyak kan kat form 5 benda ni juga. So peruntukan hutang ragu. Kenapa berlakunya peruntukan hutang ragu ni? Kita ceritakan sikit dia punya salah silah. Okay. Salah silahnya pertama dia adalah keraguan. Okay. Satu keraguan ataupun dari pihak kita. Dari pihak perniagaan kepada akaun belum terima. Okay, keraguan. Dia anggarkan. Keraguan tu dia buat anggaran lah. So, anggaran tu kita panggil peruntukan hutang ragu. Okay, dia boleh berlaku pada tahun semasa. Okay, ataupun daripada tahun lepas dia dah ragu-ragu, dah lama dah. Ataupun dia baru nak mewujudkan keraguan. So, ada satu baru wujud bertambah sebab tahun lepas ada. Ataupun maybe dia punya anggaran ragu tu dah makin berkurang. So ni antara-antara dia tak jadi pula. Okay. So dia punya formula. Okay, peratus PHR. Okay, PHR darab dengan ABT bersih. So ABT bersih ni lah yang selalu tersilap. So kita nak elak-elakkan. Dia sebenarnya semua orang dia dah ada sendiri punya orang panggil dah reti tapi macam tak reti macam tu. Okey, tiba-tiba nak panah dua. Sorry sekejap.
Okay, jom kita menulis lagi. So, ABT bersih ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada maybe. Okay, tertinggal rekod. Okay, tertinggal rekod. Tinggal pula. Tinggal rekod. Tertinggal rekod tu adalah apa? Salah satunya maybe pulangan jualan. Okay, pulangan jualan pun boleh. Ataupun boleh juga hutang lapuk. Yang selalu kamu jumpa hutang lapuk. Okay, kurang kamu jumpa tentang pulangan jualan. Pulangan jualan ni selalu dikata dalam bentuk nota kredit. Okay. Kalau melibatkan dokumen, nota kredit lah disebut. Tak silap, kalau yang kelas MOT cikgu dah sentuh benda ni. Okay. Tiba-tiba buat kotak kat sini. Salah. Okay, dua benda ni yang selalu yang kita jumpa. So kalau kamu jumpa dalam imbangan duga ke, kalau form 4 jumpa dalam imbangan duga biasa je lah. Kalau form 5 maybe dekat maklumat tambahan. Okay. So benda ni bukan dekat imbangan duga. Kalau dalam imbangan duga memang dah ada yang tahun lepas ataupun tak ada langsung. Yang ini mesti jumpa dekat maklumat tambahan. Okay. Mesti. Macam pelik kat sini. Tuh. Okay. Dia ada dekat maklumat tambahan. So kalau tiba-tiba kamu kata cikgu yang dalam imbangan duga perlu ambil ke? Tak perlu. Okay. Dia mesti dalam maklumat tambahan. Takkanlah dia kata dalam imbangan duga tu tak rekod lagi. Mana ada? Imbangan duga sudah rekod. Okay, ABT bersih ni kena dapatkan daripada sini. Tapi andai kata tak ada. Okay, ABT saja. Tak ada tertinggal rekod, tak ada baru wujud nama hutang lapuk kat maklumat tambahan. So tak perlulah jadikan dia ABT bersih. Dia dah memang rekod. Sekali je dia mention dalam maklumat tambahan, maka kamu kena adjustkan dia. Baru kawan cikgu tanya tadi, Faizah. Jangan panggil, bukan Faizah. Faiz, panggilan cikgu. So, kawan-kawan cikgu tanya, apa benda pelarasan ni kan? Cikgu katalah adjustment dalam bahasa Inggeris. Baru dia tahu. Okay. So, adjustment ni sampai kita ada yang bentuk-bentuk macam belanja dengan hasil tu kan. Tu salah satu juga pelarasan. Banyak. So, cikgu sentuh sikit-sikit. Mana tahu boleh record. Okay. So, pertukar hutang ragu. Kita berikan contoh yang pertama. Ini yang paling asas dan asas. Dalam imbangan duga, mungkin dia berikan ABT dahulu. Okay, dia beri ABT 20,000. Contoh. Okay, kita ambil nombor genap-genap je. Ke nak kecil sikit. 10,000. 10,000. Okay, ABT 10,000. Lepas tu tak ada pun perlu tukar hutang ragu. Okay, ni first situasi lah. Tapi dalam maklumat tambahan ada. Okay, dalam maklumat tambahan dia akan cakap syarikat mewujudkan. Okay, peruntukan hutang ragu. Adalah ayat account dia. Peruntukan hutang ragu sebanyak maybe nak buat IBM pula sebanyak 5%. Contoh. Okay. Dia paling maksimum pun yang cikgu pernah nampak lah 8. Tapi maybe 10% pun ada. Okay. 5%. Atas account belum terima bersih. Okay. Ni yang pertama. Cikgu tak chat ni ke atas sikit. Tutup muka cikgu. Okay. Ni contoh yang pertama. Dan kita terus. Alamak. Sini sikit. Gerak. Okay. Ni contoh pertama. Yang ini dalam imbangan duga lah. Okay. Item-item ni dalam imbangan duga. Ni imbangan duga. Pelik kat situ. Ini semua dalam imbangan duga. So yang ni contoh yang simple. Just nak kira biasa je. Dan selalunya kalau dengan cikgu, kamu akan kira, 5 orang dah. Selamat datang. Imbangan duga ni, ini yang first. Maybe yang simple ni pun kadang-kadang boleh keluar juga. Tak mustahil. Okay.
So kalau macam ni penyelesaian dia biasa je lah. Penyelesaian dia just kamu dah darabkan. Ini style yang baru wujud. Okay. Ni baru wujud. So peruntukan hutang ragu ni cikgu lapis HR sama dengan 5% darab dengan 10,000. Okay, contoh. Dapat berapa ni? 5% darab 10,000. 50, 500. Digit 0.05. Kedek 10,000. 500. So RM lah. Ni just kita kira je. So ini adalah yang cikgu berikan contoh baru wujud. Okay. Macam mana cikgu tahu baru wujud? Okay, ni contoh baru wujud. Tiba kat bawah kan. Kita warna apa dia? Oh, tak lawa. Merah lah lawa juga. Okay, dia baru wujud. Ni case yang baru wujud. Macam mana cikgu tahu? Dekat imbangan duga tiada. Okay, ni penyelesaian yang baru wujud. Dia tak ada dekat dalam imbangan duga, hanya ada akaun belum terima je. Maklumat tambahan, dia ada tentang peruntukan hutang ragu. So cikgu tahu benda ni, dia baru tahun ni, dia mewujudkan keraguan dia. Okay, dia membuatkan anggaran yang dia ada peruntukan hutang ragu. Peruntukan tu kira anggaran lah. Nama sedap sikit. Okay, dah 500, mesti juga. Bila dia kata baru wujud, okay, ni baru wujud. Kesan lagi satu mesti duduk dekat belanja. Okay, cikgu selalu ajar ke arah kedudukan dia yang sebenar lah. Bukan sumbah habis kelas admit ni. Kelas admit tengah update ni. Okay. Belanja. Yang duduk belanja, kamu boleh panggil nama dia hutang ragu. Ni nama akaun dia lah. Hutang ragu. Macam pelik kat sini. Dia nama akaun dia. Hutang ragu, nilai yang sama, 500. Okay, hutang ragu. Ataupun pernah juga cikgu nampak, dia guna je nama peruntukan hutang ragu tu. Tapi cikgu lebih better kamu guna ikut nama kesesuaian je lah. Okay. Tapi dah kalau tak ingat sangat, tulis je lah. Tapi kalau cikgu kau markah. Cikgu pernah dalam jawapan exam tu, orang tu guna peruntukan hutang ragu juga. Dia dah last choice lah orang panggil. Dah tak ingat nama apa. Letak je lah peruntukan hutang ragu. Okay, hutang ragu 500. Nilai yang sama. Okay. Dia tak ada pembandingan. Ni baru wujud, baru ada keraguan. Okay. So, cikgu save kan ni. Cikgu macam pelik. So, sekarang dia punya. Cikgu bagi contoh je sebenarnya. Kalau malam-malam ni. Okay. Biasalah baru first time. Sedangkan cikgu dah ada experience buat kelas malam-malam ni. Dululah sampai pukul 1:30. Maklum dah lama dah kan. Okay, ni yang baru wujud. So yang baru wujud, kalau imbangan duga tak jumpa pun peruntukan hutang ragu. Okay, ni style dia. So jom kita buat latihan dia. Masih ada lagi ke semua orang? Ada lagi. Siapa jadi dalam ni? Oh, ada orang baru. Batisha ada lagi. Batisha hari ni. Ada Milo lagi ke? Air dah habis dah. Air dah habis dah. Dah habis waktu admin ni. Okay, latihan satu kita try nombor yang lain. Okay. Tak adalah susah sangat. Kita try 8%. Okay, cara yang sama juga. Lepas tu yang ini kita cikgu hilangkan. Kedai. Tak hilangkan lah. So kita just tukar je. Tiba hilang cikgu. 8% darab dengan 20,000. Okay, ni cikgu bagi contoh samalah. So 160 tak silap cikgu. Okay, 160 pun sama. Hutang ragu dia pun 160. Satu akan terlibat dekat PKK, iaitu ni, PHR ini. Satu lagi yang hutang ragu ni dekat belanja. Nilai yang sama. Kalau tak tahu sangat apa, letak dulu nilai. Nanti fikirkan butiran dia. Sebab bila dalam periksa takut tak sempat kan. Isi je. Asalkan jangan tinggal kosong.
Kalau kamu terlupa lah tutup pun, isi je. Orang kata letak habit jangan tinggalkan jawapan kosong. Cikgu tak pernah tinggalkan jawapan kosong. Walaupun cikgu tak baca buku pun, tengah demam ke apa ke, dulu cikgu masih isi juga. Walaupun cikgu tak tahu, cikgu isi je. Mana tahu dapat markah. Okey. Sebab akaun ni pun salah satu subjek cikgu yang macam tintong dululah. Dulu waktu cikgu form 4. Cikgu macam, apa ni? 1,600 1,600? 1,600. Oh, 1,600 Darat 20,000. 0.08. Oh, tertinggal 1 kosong. Tambah lagi 1. 1,600. Oh, ada pelajar baru. Intan Sarah. Adakah kawan Hani? Dekat-dekat je nama macam Hani. Okay, 1,600. Oh, atas pun 1,600 lah. Nanti kawan lain nampak lain. Okay. Ni yang biasa. So, yang biasa ni tak tahu, maybe tak nampak kot. Waktu sekarang kamu tak nampak lagi. Tapi kalau dalam praktis, maybe kamu nampak. So, kita buat yang lagi satu. Ini sih. Contoh yang kedua, kalau kita ada penentukan hutang ragu tu, kita try beberapa contoh yang banyak. Ada, kita hidup cikgu. ABT ni ada PHR dia. PHR ni penentukan hutang ragu Cikgu letaklah short form dekat sini sekarang. PHR. Ini short form yang cikgu akan gunakan. So ada peruntukan hutang ragu dan nilai dia sebanyak maybe 10,000. Kita ambil senang je lah. 200 contoh. Okay, peruntukan hutang ragu 200. Tak jadi. Banyak sangat 200 kan? Andai kata. Okay. So cikgu letak ni 5%. Tadi tak tukar 5% ni. Salah, biar je 5%. So sekarang bukan yang baru wujud lah. Kita akan tengok situasi dia. Yang lagi satu. 20,000 PHR 200. Peruntukan hutang ragu maybe. Kalau 100, 10% banyak sangat. 1%. Boleh ke 1%? Tengok jap. 1 bagi 100. Dah 20,000. Oh, jadi 200. Tapi kita nak 10% lah. Maybe 4%. Kita buat. Okay, kita tukar. Jadi 4%. Okay, kita tukar kat sini je. 4% darab dengan 20,000. 0,04 darab dengan 20,000. So kat sini cikgu dapat 800. Contoh yang kedua Ini ABT bersih pula. Hilang H dia. Okay, yang hutang ragu ni cikgu padam dahulu. Okay, yang ini melibatkan formula lah. Kalau yang pelajar MOT cikgu maybe dia ada tahu kan. Atau kat sekolah pun maybe guna cara yang sama. Okay. So sekarang dah ada yang lama. Dan cikgu selalu guna kat sini. Cikgu akan bandingkan dia. Okay. Lama lawan baru. Lama versus baru. Okay. So yang lama adalah nilai yang 200 ni. Yang baru, yang cikgu baru darab warna biru ni. 800. So cari perbezaan dia dulu. Kita ada 600 kan. 8 tolak 2. 600. So yang 600 ni adalah yang kita panggil penambahan hutang ragu. Macam yang cikgu tahu, dia makin tinggi. Okay. Ni macam dia merah. Dah jadi biru kan? Jadi. Okay, dia meningkat. Lama ke baru, dia meningkat sebanyak 600. So yang ini kita akan panggil dia sebagai pengurangan hutang ragu. PHR juga kan, short form dia kan? Tapi kita panggil pengurangan hutang ragu. Panjang sikit.
Ataupun ada pengurangan pula. Penambahan hutang ragu. Meningkat. Penambahan hutang ragu. Sebab ada yang lama dengan ada yang baru, kita bandingkan. Meningkat, maksudnya bertambah lah. Okay, kamu fikir macam tu je. Oh, dari lama pergi ke baru, naik. Maka bertambah. Dia ada penambahan hutang ragu. Apa lagi? Pertambahan hutang ragu. Ataupun belanja hutang ragu. Ada 3. Okey, dia kat sekolah guna belanja hutang ragu. Ataupun dia tulis hutang ragu saja pun ada. Okey, yang butiran tu take part juga tapi at least nilai kamu tu kena betul. So nilai yang kamu ambil ni yang 600 ini saja. So satu kat pertukaran hutang ragu 800. Yang dekat belanja 600. So ada 3 nama yang cikgu pernah dengar. Pertambahan hutang ragu, penambahan hutang ragu dengan belanja hutang ragu. Antara 3 tu. So ikutlah sekolah masing-masing style macam mana cikgu sekolah kamu ajar. Gunakanlah apa yang cikgu sekolah kamu ajar. Sebab dia yang tanya kata kamu. Tak. Lagi. So ni yang meningkat. Kalau cikgu nak tunjuk yang berkurang. Okay. Sini 800 kan. Cikgu just ambil kat sini. Cikgu tingkatkan kat sini. Yang ni contoh pertambahan. Okay, ini tambah. Tambah. Cikgu kata ada 3 situasi tadi kan. So ni situasi yang kedua lah. Tadi baru wujud. Sekarang bertambah. Yang lama naik ke baru meningkat. Okay, bertambah. So maksudnya tahun sekarang keraguan dia 200. Okay, keraguan tahun lepas, sorry. Keraguan tahun lepas 200. Tahun ni 800. Meningkat. Okay, dia ragu-ragu. ABT dia tak boleh bayar. So, kenapa kita buat ragu-ragu ni? Maybe boleh membantu kita mengurangkan rugi. Okay, dia boleh membantu kita mengurangkan rugi. Sebab kita dah dapat aspek dah. Orang tak mampu bayar. Macam tu. So, ini bertambah. So, nampak? Bila bertambah ni rugilah kat kita. Bila benda tu belanja, okay, benda tu rugi kepada kita punya perniagaan. So untuk yang kurang, okay, second pula yang kurang, cikgu just tukar jadi macam ni je. Kita tunjuk contoh lah. Yang ni cikgu akan letak sebagai 1,200. Ini 1,200. Okay, contoh yang ketiga terus. Guna formula sama je. Mak, cikgu. Nantilah. So ni yang kalau tiba-tiba yang lama tu lebih besar. 1,200 tolak dengan 800. So 1,200, 2, 6, 4. 400. So kali ni berkurang pula. Bukan menaik lah, berkurang. Dia dah jadi berkurang. Berkurang kita panggil hasil hutang ragu. Okay, sekejap cikgu menukar. Contoh 2, contoh 3. Latihannya tak ada. So kalau kamu dapat tiga jenis ni kamu tahu beza. So okey lah. Okay. Maksudnya pertukaran hutang ragu tu kamu dah faham. Just hati-hati bila nak dapatkan ABT bersih je. Kalau soalan tu baik hati memang dia dah bagi memang ABT bersih lah. Okay, tak perlu nak tolak-tolak ni. Maybe ada satu hutang lapuk yang paling common. Tapi kadang-kadang bila soalan tu nak menguji kamu sikit, maybe dia letak sebagai nota kredit lah. Bila dia kata ada pulangan something, okay, pulangan jualan yang tertinggal. So kamu kena rekodkan balik. Okay, ada 3 situasi. Wujud, tambah, kurang. At least kira lah. Okay. Dapat je peratus, at least yang ini, pertukaran hutang ragu ni, letak dekat SS masa. Confirm dia kat lajur yang kedua. Selalu kesilapannya pergi letak dekat tempat lain. Dia mesti tolak bawah ABT. Dia dekat dengan ABT tu satu pasangan lah. Cikgu kata. Okay, bawah ABT akan ada PHR. Kalaulah ABT tu bersih,
Okay. Kalau ABT tu biasa je, ABT bawah PHR biasa je lah. Tak payah nak tolak-tolak. So 3 situasi ni kalau dapat, okey untuk peruntukan hutang ragu. Ini malam ni. Hidung kata lah. Okay. Ada lagi satu. Kalau untuk form 5 sekarang, saya rasa semua form 5 kot. Ya ke? Ada yang form 4 ke kat sini? Intan dengan siapa lagi seorang? Ada yang form 4 ke? Ke semua form 5? Kalau form 5, kiri-kiri. Form 5, okay. Form 5. So kalau form 5, kamu akan jumpa banyak yang style macam ni. Cikgu just clearkan lah Sudah. Okay, I'm drawing. Tu untuk peruntukan hutang ragu. So kalau dapat 3 tu, dapat beza lah. Dapat kira beza dah okey. So ada lagi satu pelarasan untuk form 5. Pendek je kan cikgu macam tu. Yelah, ada soalan nanti cikgu share dengan kamu soalan. So kalau pelarasan yang lain pula. Salah satunya pelarasan yang paling famous untuk kamu. Okay, maybe kat sekolah ada formula ni. Tapi ni formula cikgu lah. Tentang belum bayar. Okay. Slash dengan belum terima. Cikgu saya slash lah. Belum bayar, belum terima. Prabayar dengan belum terperoleh. Ni benda yang paling famous keluar dan selalu tersilap sebab dia nak melibatkan pelarasan kan. So kalau macam ni, cikgu akan letak awal. Benda ni pun cikgu dah bagi kepada form 5 cikgu tapi kadang-kadang manusia kan mudah lupa. Okay. So macam mana belum bayar, belum terima, prabayar, belum terperoleh. Kalau dapat je belum bayar dengan belum terima, tarikh akhir kamu kena tambah. Okay. Kalau awal kena tolak. Untuk prabayar yang belum terperoleh, awal tambah akhir akan tolak. Sebab apa kita ada formula singkat ni? Supaya kamu tak payah buka leja. Okay. Tak perlulah kamu nak buka leja semata-mata nak kira. Oh, berapa belanja yang sebenar? Contoh dalam kelab dengan persatuan kan untuk form 5. Berapa belanja yang sebenar? Tak perlu. Kalau dah ada formula yang ni. Jumpa je dekat baki awal. Awal akhir ni maksudnya tarikh lah. Tarikh awal, tarikh akhir. Jumpa je soalan ada tarikh awal, ada tarikh akhir. Kamu kena buat pelarasan. Kalau wujudnya 4 benda ni. Tapi bila wujudnya 4 benda ni, okay, dia adalah, kalau belum bayar ni, dia akan jadi, okay, buat dalam kurungan, dia adalah liability semasa. Okay, belum terima adalah dekat dengan akaun belum terima kan, so aset semasa. Prabayar akan jadi aset semasa dan belum terperoleh akan jadi liability semasa. Dan kamu kena tahu kalau ada je sebutan apa-apa kat depan ni, kita tahu dia adalah belanja ataupun hasil. Contoh, kalau yang belum bayar ni ada nama kat depan dia. Contoh, benda yang selalunya kadar bayaran belum bayar. Okay, utilities belum bayar. Apa lagi? Pinjaman belum bayar. Faedah belum bayar. So kita tahu benda tu adalah belanja. Nah, dia adalah hutang lah. Bila kita sepatutnya bayar tapi tak bayar. So itu adalah liability semasa belum bayar. So kalau jumpa je ayat benda ni, okay, kecuali ABT dengan ABB lah. Akaun belum terima dengan akaun belum bayar. Sebab ada kan nama hujung kat sini kan. Kecuali dua benda tu, semua benda yang ada wujud dekat awal dengan akhir punya tempoh perakaunan. Kalau apa maksud yang sebenar kan cikgu? Maksud yang sebenar. Tu kena ada benda ni. Supaya cepat kamu kira. Sebab kalau ada alat tulis, kamu boleh guna yang macam penilaian semula tu kan. Aset awal tambah apa kamu beli dengan tolak akhir kan. Tapi kalau yang macam ni,
pun ada juga formula dia. Kalau alat tulis, umpama macam kira penilaian semula. Itu pun ada banyak style juga. Tapi selalunya alat tulis tu simple je lah. Ada beli, ada tarikh awal, ada tarikh akhir. Kadang-kadang ada yang jual tu. Tapi itu pun kadang-kadang. Selalu aset lah yang jual. So yang formula yang ni kan, kalau tiba-tiba keluar dekat kelab dengan persatuan je lah. Kalau untuk form 5 kan selalunya keluar. Yang tu yang selalu kamu akan salah. Tiba-tiba tak tertolak kan. Sebab bila kamu dah waktu form 4 penyata kewangan biasa je. Okay, ada akhir. Lepas tu kamu kena rekodkan. Akhir ni yang sebenarnya adalah tarikh akhir ataupun maklumat tambahan. Okay, maklumat tambahan. Kau kena tahu benda ni adalah benda yang sama. Maklumat tambahan dengan tarikh akhir ni adalah sama. Hidup muka cikgu sini. So kalau jumpa je kat maklumat tambahan tentang insurans prabayar. Contoh kan. Tu kamu kena tolak selalunya. Okay, ada je insurans prabayar tolak. Tapi insurans prabayar tu di tarikh awal. Itu kena tambah. Sebab reason dia, dulu waktu buka leza, okay, dia nak pendekkan leza. Kamu tak perlu buka leza. Kan kamu nak buka ke penyata kewangan kan. So tak payah buka leza, terus boleh kira. Guna formula ni. So boleh apply lah. Tapi siapa yang tak nampak juga, macam cikgu dulu waktu form 4, nak nampak benda tu cikgu akan buka leza. Nak tahu betul tu cikgu akan buka leza pendek-pendek. Benda tu boleh apply waktu kamu jawab objektif lah. Nak conteng je. Buat bentuk T kecil, betul kita tambah tolak. Okay, kita tengok dia punya style soalan lah. Okay. So, kita macam okay. Kita tengok style soalan dia macam mana. Cikgu clearkan dulu. Style soalan yang selalu cikgu jumpa lah. Ni under sebab semua form 5 kan. Tak payah form 5 lah. Okay, contoh dia bagi imbangan duga. Okay, imbangan duga pada. Imbangan ni ayat pada tu pun ada kesan dia juga. Okay, pada tu maksudnya tarikh tu. Tarikh tu berlakunya something kat benda tu. Berapa nilai tu. So contoh kita ada 2 RM lah. Kita buat RM. RM. Kita dekat sangat RM cikgu. Nak guna banyak kali. Benda yang saya akan jumpa insurans. Macam tu. Insurans. Lepas tu kamu selalu jumpa kadar bayaran. Kamu akan jumpa commission. Okay, commission diterima. Tak kata diterima pun commission jugalah. Lagi kita ada, apa lagi kat hasil? Kita ada faedah. Faedah simpanan atas simpanan. Okay, handai kata kita letak nilai. Cikgu letak nilai insurans maybe 7,000. Baik sikit. Okay, kadar bayaran maybe 1,600. Contoh. Macam pelik, murah sangat. Komisen diterima ni maybe boleh 1,200. Dan faedah atas simpanan ni 400 maybe. Okay, ni dalam imbangan duga. So dalam imbangan duga ni bukan yang sebenar lah. Sebab kalau soalan melibatkan macam ni, dia akan boleh jadi keluar soalan pendek pun ada. Yang kita panggil akaun kecil. Akaun kecil. So maklumat tambahan dia maybe kalau insurans memang selalu prabayar. Jumpa je pasal insurans selalu prabayar. Contoh ayat dia macam ni lah. Insurans sudah dibayar sebanyak telah dibayar bagi tempoh setahun.
mulai Julai 2020. Okey. Lepas tu dia kata tempoh akhir perakaunan akhir pula. Akhir perakaunan 31 Disember setiap tahun. Selalu ayat macam tu lah. Ataupun dia bagi tempoh kat atas. Ini cikgu tambah lah. Dia akan bagi tempoh macam ni. So kita tahulah. Kalau bila dia kata insurans ni dibayar bagi tempoh setahun. Mulai Julai. Tapi akhir kita adalah Disember. So maksudnya kat sini hanya separuh je kita boleh isi. Kita tambah lagi sekali. Ini penyelesaian ni cikgu letak kat tepi ni macam kena. Kalau kamu ada soalan kamu angkat tangan Cikgu chat ni menghilangkan cikgu ni. Okey. Itu maklumat tambahan dia. Cikgu letak terus penyelesaian dekat sebelah sini. Okay, untuk insurans. Bila dia bayar daripada tempoh setahun Julai, yang ni nampak sangat kan? So insurans yang sebenar dia tu, okay, insurans, yang insurans betul-betul insurans, dia akan jadi berapa tu? 7,000 darab dengan 6/12. Yang ni selalu ia bentuk macam ni. So jadi berapa? 7 bagi 2, 3. 3,500. Kan 3,500. Yang lagi satu kita akan panggil insurans prabayar. Yang ni yang simple yang melibatkan insurans prabayar. Dia adalah belanja tapi belanja yang terlebih bayar. Okey. Dia dah terlebih bayar. So 3,500. Nilai yang sama. Tapi andai kata kalau masa kadar bayaran ni pula cikgu buat dia punya maklumat tambahan. Kadar bayaran belum bayar sebanyak bernilai lah. Sedap sikit. Bernilai RM 400. Okey, contoh kadar bayaran belum bayar bernilai 400. Kadang-kadang kamu jumpa ayat yang bentuk macam ni. So dia akan jadi untuk kadar bayaran pula. Kadar bayaran yang sebenar berdasarkan cikgu punya formula tadi, dia akan jadi tambah. Bila ada belum bayar di akhir tahun ataupun di tempoh perakaunan tu ada kadar bayar yang belum bayar. Sepatutnya kamu bayar tapi kamu tak bayar lagi. So 1,600 ni kamu dah bayar. Okey, rupa-rupanya tak cukup. Tertinggal. Benda yang boleh berlaku pada situasi yang sebenar juga. Sebab apa boleh berlaku? Kadang-kadang kita lupa nak bayar bil. Kalau untuk form 5, dekat topik pembubaran, kan ada tiba-tiba liability tertinggal kan? Contoh dia macam ni lah. Selalunya kalau untuk kadar bayaran, orang akan, kalau kamu pernah dengar lah kat berita-berita, orang akan kalau dia nak bayar bil tu lambat. Tunda. Ada orang bagus. Dia hantar apa? Dia hantar apa? Dia bayar. Okay. Dia bayar tu on the spot. Tapi ada orang maybe dia dah muflis, dia tak mampu bayar. Dia dah perniagaan muflis, lepas tu tak boleh bayar. So dia jadi tertunggak lah. Okay. Belum bayar ni, kalau nama lain dia tertunggak. So kita tengok yang hasil. Semuanya satu persatu cikgu buat ni. Kadar bayaran ni yang nilai kat sini. Okay, yang kadar bayaran belum bayar yang disebut ni. Tiba-tiba jadi merah semua. Biru je lah. Kadar bayaran kat sini dia akan jadi duduk kat liability semasa nanti. Dia tak conteng. Tak jadi. Okay, kita bagi contoh yang sama juga kat sini. Sebab cikgu nak guna apply apa yang ada kat sini je. Untuk hasil pula. Komisen diterima.
Maybe dia akan buat terdapat komisen belum terima. Kadang-kadang direct je dia cakap. Belum terima RM100. Contoh. Okay. So kalau belum terima pun sama macam belum bayar tadi kan. So tambah je. Selitlah kat atas ni. Atas ni pula komisen yang sebenar. 1,200 tu tambah dengan 100. Gitu. Tapi bila melibatkan soalan full. Okay, contohnya soalan full. Itu yang menyebabkan tiba-tiba tak tahu tu. Debit ke kredit ke. Tiba-tiba terfikir waktu tu. Imbangan duga memang dah ikut konsep balik. Memang. Kamu akan jumpa ambilan kad debit. Sedangkan duduk kat equity pemilik. Tapi ambilan kad debit. Sebab apa? Dia mengurangkan modal. So, asalnya dia berbaki debit. Tapi duduk dekat equity berbaki negatif. Berbaki kredit lah. So, bila melibatkan soalan yang full tu yang selalu macam terlambat buat. Tak tahu nak expand masa kan. So, buat satu-satu macam ni. Siapa yang cikgu punya student, maybe nampak yang cikgu style selang-selangkan sebaris untuk setiap satu soalan. Soalan periksa memang orang panggil rapat-rapat kan, tapi dia guna besar. So kamu ada banyak ruang-ruang nak contoh-contoh. So ini untuk yang kita kata pelajaran untuk akaun kecil lah. Okay, antara pelajaran untuk akaun kecil. Dapat Grab ni, boleh buka, maybe boleh jadi soalan pilihan. Yang ada 20 soalan tu pun boleh jadi. Yang buka leja. Tapi kamu kena macam, bila jawab tu, kamu kena tahu, benda ni terlebih bayar. Belum bayar, kena tambah balik. Jangan tinggalkan dia begitu saja. Dia akan lagi lebih lawak kalau kamu tak sentuh langsung. Dah buat dah semua ni. Dah buat dah dia punya pelarasan. Tapi tak tukar bila kamu buka pecahan kewangan. So maybe kamu boleh bulatkan ke atau tikkan ke. Jangan tertinggal. Kita cuba yang lain sikit. Sekejap, save dulu. Yang ni juga cikgu bagi nilai dia besar sikit. Kita delete jap. Apa lagi Ni topik yang saya akan menjumpa dalam gaji. Okay. Gaji maybe 15,000 contoh. Okay. Insurans ni kita tukar apa? Diskaun. Diskaun jarang Apa lagi ada? Utility. Utility sama je lah. Dia macam kemudahan. Okay. Toilet semua begitu. Komisen diterima, maybe kita boleh buat sewa. Okay. Sewa selalu menjadi soalan. Kadang-kadang hasil. Okay. Sewa. Kadang-kadang belanja. So, yang ni Cikgu Padam. Kita buat style. Dia berikan baki awal. Okay. Maybe dia akan tulis asset dan liability. Asset dan liability. Tarikh 1 Januari contoh. Okay. 1 Januari 2020. So dia bagi nilai. 2 nilai. Okay. 2 nilai. Macam ni. Tak gerak. Okay. Maybe dia bagi kat sini nilai utility. Utility RM 1,200. Okay, utility ditarik awal. Utility belum bayar. Kita tarik. Utility belum bayar. Gaji. Biar ada gaji prabayar. Gaji prabayar. 500. Lagi.
Kadang 2 je, tak adalah banyak semua ni. Okay, ni satu. Satu lagi cikgu bagi dalam bentuk aset dengan liability juga, maklumat tambahan dia. Aset liability 31 Disember 2020. Ni tak ada tahun pula kan. 2020. Terbandingkan 2 jenis. Sikit. Satu yang style macam ni, satu lagi style macam ni. Kita ada sewa belum terima. Sewa belum terima, dia jadi try maybe 2, 3, 4 je. Lepas tu faedah atas simpanan belum terperoleh. Apa faedah simpanan? Simpanan belum terperoleh maybe. Okay, faedah lah selalunya. Kita letak nilai dia mungkin 200. Cuba. Berdasarkan yang formula cikgu beri tadi. Okay, berdasarkan formula cikgu beri tadi. Cuba try. Cuba try kira utility untuk tahun semasa. Berapa? Yang kamu letak dekat Apur. Berapa? Kadang-kadang dia melibatkan pelarasan tu pendek je. Cuba kira utility. Utility ni berapa yang sepatutnya cikgu letak dalam Apur? Berdasarkan formula cikgu beri tadi. Berapa? Conteng sikit bawah. Utility berapa? RM5,800. Berapa? RM5,800. 5,800? Apalah. Yang lain dapat 5,800 untuk utility je. So kamu kena tolak kan formula utility belum bayar tadi. Kalau gaji prabayar tu? Kalau gaji prabayar? Gaji pula berapa? Yang ni semua yang pendek-pendek ni soalan lah. Gaji. Gaji yang tahun semasa sekarang berapa? So kamu kena tambah sebab prabayar tarikh awal. 15,500. Then kita ada sewa. Berapa sewa dia? Tak jadi. Berapa sewa dia? Ya. 14,34. 14,34. So untuk belum terima akhir kamu kena tambah. Dan akhir sekali faedah simpanan. Cikgu ambil random punya. Faedah atas simpanan. Faedah simpanan selalu bagi dalam simpanan bagi peratus ke. So faedah simpanan ni pula pun sama kan tarikh akhir. So dia adalah kamu kena tolak. So dapat 200. So ni antara yang simple punya formula. Sebab cikgu buka sebahagian je kan. Tapi bila melibatkan banyak nanti kalau kamu jawab jangan confuse. Buat je satu-satu. Conteng kat tepi ke. Ada tipsnya. Semua pelarasan ni buat je dekat ayat dia yang sebenar. Contoh kalau dalam imbangan duga dah ada utility kan. Letak je kat sebelah. Utility tadi belum bayar awal. So tolak. Tolaklah 1,200.
Tu buat nilai dia berapa. Sama juga macam gaji. Ada gaji belum bayar. So tolak juga. Baik, ni kena tolak tambah. Baik. Utility awal. Akhir ni tambah 15,500. Tambah berapa? 500. So conteng je kat sebelah imbangan duga kalau boleh. Conteng je sebelah imbangan duga supaya menjimatkan masa. Kalau macam ni, kalau cikgu ajar form 4 ke apa, satu persatu lah. Kan? So yang sebenarnya tadi, formula tu pun dah padam. Formula tu je lah kalau kamu nak guna, nak buka lejah ataupun dalam objektif ke, kalau kamu ada objektif, guna je formula tu untuk menjimatkan masa. Siapa yang dah boleh mahir boleh guna tu. Ataupun guna je lejah kalau nak buka. So ni untuk pelarasan. So kalau untuk next class, insyaAllah adalah soalannya supaya kita boleh jawab berdasarkan soalan. Cikgu share lagi satu. Yang cikgu sekejap. Yang cikgu clear out drawing. Kita ambil soalan yang sebenar. Ni tak ada form 4 cikgu kan? Tak ada. Boleh lah. Kita ambil nilai yang ni. Nilas. Okay, ni antara contoh. Nilai soalan Kelantan 2018 hari tu. Dia ada satu yang ni. Nampak? Kalau kamu perasan. Nota kredit yang dihantar kepada pelanggan sebanyak 525 belum direkodkan. So ni antara salah satu kesan yang menyebabkan ABT berubah. Dan soalan ni pun dah ada peruntukan hutang ragu yang lama. Okay, jom kita try. Untuk soalan 1 Kelantan ni. Macam biasa dia bagi barangan duga. Lepas tu kita ada inventory akhir. Kita try lah. Kita recall sikit untuk form 5 yang nak peksa ni. Cukup besar. Cukup besar. Sekejap bagi cikgu. Save as sekejap. Stop share sekejap. Kita buat yang pendek je. Sudah? Di mana saya? Okay, cikgu nak ambil yang cikgu dah soal tadi lah. Sekejap Tada. Okay. Kita ambil sikit sebelum kita nak mengakhiri ni. Okay, ni antara soalan Kelantan. Kita tengok maklumat tambahan 3 dengan maklumat tambahan berapa ni? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ambil maklumat tambahan 3 dengan maklumat tambahan 9. Jauh kan? Tapi selalunya sebelum peruntukan hutang ragu akan berlakunya kita panggil pelarasan untuk ABT tu sebagai ABT bersih. So contoh dekat sini ada nota kredit belum rekod. Okay, maksudnya ada pulangan yang dihantar kepada pelanggan. So maksudnya pulangan jualan lah sebab pelanggan. Kadang-kadang dibagi dalam bentuk nota, kadang-kadang dalam bentuk ayat. So kalau macam ni, contoh soalan ni ada ABT 57025. Tolak dengan nilai yang dikata tu 525. So ini adalah yang kita panggil ABT bersih. Okay, yang ni kamu boleh tengoklah style soalan ini. Untuk form 4 lah.
Untuk form 4. Cikgu snip pula. Kita lihat sebagai latihan kamu. Nak tengok real question lah. Kalau real question yang full 25 markah macam ni. Banyak maklumat tambahan dia. Dan kamu selalu dalam bentuk portrait kan. Yang ni dalam bentuk macam ni. Kita try tolakkan dia 5, 6, 5, 5, 6, 5, 0, 0. 5, 6, 500. 5, 6, 500. Sebab dia tolak 1 pinjam 5, 6, 500. So bila dekat peruntukan hutang ragu. Okay. Ni dapat nilai kan. Cikgu akan buat PHR. Ni yang first tadi. PHR akan jadi nilai dia 2% darab dengan 5, 6, 500 tadi. Begini. So kalau cikgu darabkan 0.02. Selalu nilai dia pun agak mengelirukan sikit. Tapi sebab dah buat lah. So PHR macam ni 1130. Dalam soalan dah ada dah 816. So cikgu akan bandingkan. Meningkatlah kan kita nampak. 816 pergi kepada 1130. Okey. Kalau kamu tolak secara biasa pun dapat negatif. Betul tak? Kalau negatif tu maksudnya dia rugi. Belanja. So 1130 tolak 816. 314. So automatik cikgu akan kata duduk kat belanja. Panggillah belanja hutang ragu boleh. Pertambahan hutang ragu boleh. Penambahan hutang ragu pun boleh. Ikut sekolah kamu panggilan apa? Panggilan dia. Ni yang first tadi. Kalau yang lagi satu yang macam bentuk belanja tadi. Insurance ni. Cuba try kira. Insurans ada kat sini 3,600. Kamu rasa berapa maklumat tambahannya? Ini salah satu contoh yang prabayar tadi. Insurans memang prabayar. Ingat dalam fikiran dia memang prabayar. Tapi bila kata 1,008 dibayar untuk setengah tahun. Berakhir 31 Ogos. So berapa insurans dia yang sebenar? Insurans sebenar dia berapa? Tadi insurans kat sini 36. Setengah tahun. Separuh je. Separuh tahun dia sampai Ogos 1,008. Kalau ikut soalan ni akhir dia Mei 2018. So berapa je insurans ni sebenar? $200. Dua. Sebab kalau kira Mei, Jun, Julai, Ogos 3 bulan kan. So itu kita panggil prabayar. Berakhir dia bulan 5. 5, 6, 7, 8. 3 bulan. Sekejap saya kira yang dia terlebih bayar dulu. 3/6. 1/2 lah. 900. Saya akan dapat 200. Dia bayar separuh tahun. So setengah tahun. Setengah tahun maksudnya 6 bulan je lah. Insurans 1,800 dibayar untuk setengah tahun. So dia terlebih bayar 1,800 darab dengan 3/6. Separuh kan. Separuh jadi 900. Ini terlebih bayar. So bila terlebih bayar, kita tolakkanlah daripada nilai kita yang terlebih bayar tu. Daripada 3, mana mak bilang pula. Insurans kat atas ni 36. 3,600 tolak dengan nilai ni 900. Ini salah satu contoh insurans. Insurans ni pun kadang-kadang kena fikir banyak kali dulu. Nak tengok keyword dia. Ni setengah tahun 3/6. Kalau dia bagi tahun berakhir 31 Ogos ataupun dalam tempoh setahun dia dah bayar, yang tu boleh 8/12. Keliru sikit ayat dia kan. So dia kata 1,008 ni dibayar untuk setengah tahun berakhir 31 Ogos. So tolakkan je lah 900.
Saya per 12 tadi. Patutlah. Dia 6 bulan je. Maksudnya ada nilai 1008 tu, dia bayar untuk 6 bulan. So kalau tadi kamu kata 3 per 12 kan kamu terlebih tadi. Kira-kira. Cadangan 1008. 450. Tolakkan separuh je. Dia terlebih 3 bulan. So kena hati-hati kalau soalan macam ni lah. Tapi kalau soalan yang biasa je, okey je. Tapi bila menguji, ni soalan Kelantan sekali. Soalan Kelantan. Okey. Bolehlah sedikit untuk malam ni. Okey. Kaedah garis lurus, baki berkurangan tu daripada video sebelum ni. So yang ini penambahan sikit, pelarasan sikit. Nanti insyaAllah minggu depan kita buat penyata kewangan full lah. Satu persatu. Sebab ada juga dalam kalangan form 4 dengan form 5 pun ada juga yang belum mahir lagi. Nak buat sampai untung kasar, untung bersih. Lepas tu nak dapatkan imbangan dekat PKK. So kita sentuh sikit per sikit sebagai revision kamu. Belilah sampailah kamu SPM nanti. Okay. InsyaAllah jumpa lagi kita dekat kelas akan datang. Tapi boleh tak? Jom kita mengambil gambar. Cikgu nak ambil gambar yang style macam ni. Maybe pernah nampak. Kalau cikgu memang selalu macam ni. Wujud tak? Bolehlah angkatkan emoji. Kalau rajin buka kamera, boleh buka kamera. Sekejap je. Tu gambar apa tu Aisyah? 1, 2, 3. Pelik je. Sekejap. 1, 2, 3. Okay. Sudah. Thank you. InsyaAllah kita sambung sikit lagi nanti minggu depan. Okay, good luck siapa yang buat Aisyah. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Aisyah. Bye Faris, good luck. Cikgu stopkan record.